KPM. Ujian amali fizik, ujian amali kimia, ujian amali biologi. Banyaknya soalan ujian amali saya nak jawab ni. Baik. Tengok apa ni ada. Nak tengok radas pula. Cari apa ni kaki ritot. Yang mana saya nak pilih ni? Ada 3 soalan. Ada 3 besen je. Yang mana untuk biologi? Yang mana untuk kimia? Hanif, Ya, cikgu. kenapa tu? Cikgu, saya sedang keliru ni cikgu. Ada 3 soalan, ada 3 besen. Saya tak pasti yang mana yang saya nak mulakan dahulu. Okey, Hanif tengok kertas soalan tu. Baik, cikgu. Itu adalah kertas soalan Yang ini fizik, cikgu. fizik. Yang ini kimia. Kimia. Yang ini Biologi, biologi. Jadi ada 3 kertas soalan, ada 3 besen. Setiap besen adalah untuk setiap mata pelajaran. Hanif boleh tengok di depan sana, dah labelkan. Ada nama sana, ada label sana, cikgu. Okey. Baik, cikgu, saya sangat keliru ni lagi, cikgu, sebab barang radas pun begitu banyak dengan cecair beza-beza. Yang ni saya nampak larutan Z pula. Yang ni larutan X. Alamak, apa lagi ni? Asid hidroklorik. Okey, Saya dah keliru sangat, cikgu. jangan risau. Okey? Okey, sabar Hanif. Macam mana saya nak tengok ni? Hanif. Ya, cikgu. Cikgu dengar dari jauh kamu keliru apa Hanif? Saya sangat keliru lagi, cikgu. Ada 3 soalan ujian amali dan ada 3 besen. Tadi seperti yang cikgu Noh katakan, ada nama depan tapi saya masih nak kena kenal radas. Cikgu nak buat apa ni sebenarnya? Jangan risau Hanif. Itulah tujuan kami berada di sini. Ya, cikgu. Cikgu akan tunjukkan kepada Hanif dan murid-murid sekalian bagaimana ujian amali fizik dijalankan. Baik, cikgu. Tapi cikgu, saya harap saya dapat jawab semua soalan lah ni. Ya Hanif, selain daripada simulasi ujian amali fizik, cikgu juga akan tunjukkan tips dan juga bagaimana menjawab soalan bagi kertas peperiksaan. Hanif kena jawab semua tahu sebab kalau Hanif tak jawab ataupun tinggalkan kosong, Hanif yang rugi. Oh, saya tak nak, cikgu. Saya nak cemerlang dalam SPM saya, cikgu. Bagus Hanif. Baik, saya ikut cikgu lah. Kita belajar sama-sama. Ya. Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Sangat setia bersama kami dan nama saya Hanif Sean. Hari ini dalam Sukses SPM 2021 kan tadi ada perhatikan kita ada 3 kertas ujian amali dan juga besen yang berbeza-beza. Mesti tertanya-tanya apa yang kita nak lakukan hari ini. Untuk mengenalkan kita punya topik hari ini, saya akan menjemput 2 guru bersama saya iaitu Cikgu Nur Saidah Cik Hassan, guru cemerlang fizik dari Kolej Tunku Kursyah Negeri Sembilan dan juga Puan Siti Zarah Muhammad Elias, Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia dari Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan Zarah. Waalaikumsalam Hanif. Assalamualaikum Cikgu Nur. Waalaikumsalam Hanif. Semua sihat-sihat belaka ya? Sihat, Alhamdulillah sihat. Cikgu. Hanif apa khabar? Alhamdulillah sihat juga, Cikgu. Dan hari ini untuk topik kita iaitu simulasi ujian amali fizik. Ya Hanif. Ceritakan sedikit, Cikgu, apa yang kita nak belajar sama-sama dalam simulasi ujian amali fizik ini? Okey, terima kasih Hanif. Okey, pada hari ini saya Cikgu Zahara bersama dengan Cikgu Nur akan menjalankan ujian simulasi bagi mata pelajaran fizik. Okey, sebenarnya ujian amali ini bagi ketiga-tiga kertas dilaksanakan secara bersepadu, tetapi untuk slot hari ini cikgu hanya menunjukkan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran fizik sahaja. Bagi fizik saja hari ini, Ya, Cikgu. Hanif. Cikgu, dan saya pasti dengan melihat radas yang berada di depan kita hari ini akan banyak pergerakan dan persentuhan dengan radas-radas. Maka dengan itu sangat penting kita mengamalkan SOP kerana kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Maka dengan itu saya ingin menjemput Cikgu
untuk mensanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman yang berada di depan meja sana. Terima kasih Hanif. Saya ingin menjemput Cikgu Nur juga untuk terima kasih, mensanitasi Hanif. tangan, dan tadi saya juga telah mensanitasi tangan saya, dan murid-murid di rumah pastikan anda semua mematuhi SOP kerana sama-sama kita ingin mengurangkan angka COVID-19 ya. Baiklah Cikgu, teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Apa lagi yang kita nak ingin sama-sama belajar mengenai ujian amali fizik? Okey, baiklah. Saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Cikgu Siti Zahara bersama dengan rakan saya, Cikgu Nur Saidah ya, daripada Tunku Kursia Kolej College. Tengku Kursia. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang pelaksanaan ujian amali kertas 3 bagi mata pelajaran fizik, kimia dan biologi. Okey, pentadbiran bagi mata pelajaran ujian amali fizik, kimia dan biologi dilaksanakan secara bersepadu. Okey, ini adalah untuk memudahkan kebolehtakbiran. Tetapi pelajar mendapat kertas soalan yang berlainan, di mana sekiranya pelajar mendaftar 3 mata pelajaran, pelajar akan mendapat 3 kertas soalan. Manakala bagi pelajar yang mendaftar 2 mata pelajaran, pelajar akan mendapat 2 kertas soalan. Maka kertas soalan yang akan mereka menerima ketika ujian amali tersebut mengikut jumlah mata pelajaran yang didaftarkan. Jenis mata pelajaran yang murid tersebut mendaftar ya. Ya, Baik. Hanif. Sebagai contoh, jika saya mendaftar untuk fizik, kimia dan juga biologi, maka ketiga-tiga kertas ini saya akan dapat dalam satu sesi ujian amali. Ya, Hanif. Baik. Sekiranya Hanif hanya mendaftar untuk mata pelajaran fizik dan kimia, Hanif hanya mendapat 2 kertas peperiksaan di samping 2 pesen fizik dan kimia sahaja. Baik, Cikgu. Menarik. Kerana kita adakan secara bersepadu adalah untuk menjimatkan masa dan juga menjimatkan pentadbiran dari segi pentadbiran. Saya setuju, Cikgu. Okey, Silakan. bagaimana pula dengan markah? Okey, markah. Hanif boleh tengok tak dekat kertas peperiksaan tu berapa markah, Hanif? Jika saya perhatikan di sini, saya ada nampak masa yang diberi adalah 45 minit dan markah yang akan diberi ialah, adakah 15 markah, Cikgu? Ya, betul Hanif. 15 markah untuk setiap kertas peperiksaan. 15 markah Okey. untuk setiap kertas peperiksaan ya. Tapi Hanif jangan lupa, kita juga ada kertas 1 dan kertas 2. Di mana kertas 1 adalah soalan berbentuk objektif dan juga kertas 2 soalan berbentuk subjektif. Baik, Cikgu. Dan juga kertas 3 kertas ujian amali. Baik, untuk setiap mata pelajaran ini. Ya, Hanif. Okey Hanif boleh tengok tak masa berapa lama Hanif? Masa peperiksaan? 45 minit, Cikgu. Semua dia mengatakan 45 minit. Bagus Hanif. Betul. Okey, untuk satu kertas peperiksaan bagi ujian amali, pelajar diperuntukkan masa selama 45 minit. Di mana 5 minit yang pertama, pelajar perlu menyemak radas dan juga bahan yang disediakan. Okey, pada 5 minit yang pertama, pelajar hanya boleh merancang tetapi tidak boleh menjalankan kerja amali. Okey, jadi Hanif, kalau Hanif ada 3 kertas peperiksaan, berapa lama masa yang Hanif ada untuk Hanif menyemak radas? Jika saya ingin mengambil 3 mata pelajaran ini, maka 5 minit untuk setiap mata pelajaran. Adakah itu bermaksud 5 darab 3? 15 minit. Yang Betul, saya akan ada Hanif. untuk menyimak radas serta merancang amali Kerja tersebut. amali. Kerja amali. Ya. Okey, jadi Hanif ada tadi berapa minit? 15 minit. 15 minit juga. Bakinya berapa Hanif? 40, 40, 40. darab 3. Saya suka ni matematik. 2 jam, Cikgu. Ya, 120 minit. 120 minit bermakna 2 jam lah kan? Betul. Okey, jadi Hanif ada masa 2 jam untuk Hanif menjalankan kerja amali dan juga menjawab soalan pada kertas peperiksaan yang diberi. Betul, Cikgu. Okey, bagaimana pula sekiranya Hanif ada 2? Hanif mengambil 2 mata pelajaran. Bagaimana pula masa dia? Jika saya mengambil 2 mata pelajaran, saya rasa jumlah masa ialah 90 minit, 40 minit darab 2. Ya. Maka untuk saya menyimak radas dan merancang ujian amali adalah 5 minit darab 2, 10 minit. Dan 40 minit, 40 minit. Maka itu adalah 1 jam 20 minit. Ya, betul Hanif. 10 minit untuk menyemak radas dan 80 minit, betul tak? 80 minit untuk menjawab soalan dan juga menjalankan kerja amali. Kerja amali, betul. Okey, jadi Hanif dah faham tak
Macam mana pentadbirannya? Saya rasa saya boleh faham cikgu, dan adakah kita akan masuk dalam simulasi ujian amali fizik ini terus cikgu? Ya, cikgu akan menerangkan langkah demi langkah. Ya. Okey, bagaimana Hanif menjalankan ujian amali bagi mata pelajaran fizik. Baik cikgu, saya dah boleh perhatikan di situ itu adalah muka pertama ya. Kita punya kertas soalan. peperiksaan. Kadang-kadang mungkin saya pun ada rasa gemuruh sikit, dan mungkin kawan-kawan saya di rumah pun ada rasa gemuruh sikit kadang-kadang ketika kita memerhatikan muka pertama. Tapi jangan risau, cikgu-cikgu kita hari ini akan menenangkan anda kerana banyak tips. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mengenai ujian amali fizik. Saya rasa sangat menarik. Kita akan melakukan sedikit simulasi, dan bersama saya adalah dua orang, iaitu Cikgu Nur Saidah Cik Hassan, Guru Cemerlang Fizik dari Kolej Tunku Kursyah Negeri Sembilan, berserta Puan Siti Zaharah Muhammad alias Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada membincangkan mengenai muka depan kertas tersebut, juga mengenai pembahagian masa untuk Ya, kita Hanif. melakukan ujian amali Ya, ini ya Hanif. cikgu Ya, Hanif. Baiklah, dan sekarang kita juga berada di muka harapan tadi mengenai Okey, Hanif. langkah-langkah yang kita harus perhatikan dahulu sebelum melakukan ujian amali ini ya. Okey, Hanif. Hanif ambil kertas soalan bagi mata pelajaran fizik. Untuk fizik cikgu. Baik, saya Ya, akan angkat Hanif. di sini. Okey, Hanif. Tengok kat situ. Ya. Okey. Hanif kena isikan nombor kad pengenalan Hanif. Saya harus isi di atas sini ya. Ya. Boleh Hanif isikan Dan angka sekarang? giliran. Boleh cikgu. Dan angka giliran. Saya akan isi nombor kad pengenalan saya sebab saya dilahirkan tahun 2004. Baik, saya akan letak Okey, sini. Hanif pastikan nombor kad pengenalan dan angka giliran telah ditulis dengan betul. Baik, angka giliran saya akan isi 1126. Okey, Hanif. Hanif jangan buka lagi kertas peperiksaan ini sehingga diberitahu. Okey, Hanif boleh semak kertas peperiksaan. Okey, berapa halaman yang Hanif lihat di hadapan itu? Seperti yang saya perhatikan cikgu, kertas peperiksaan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Okey, jadi 7 Hanif halaman. boleh semak sekarang, Hanif? Boleh saya buka Ya, Hanif. Baiklah, ini halaman pertama termasuk kulit. Ya, muka Hanif. dia. Termasuk Satu, muka surat hadapan. 2, saya pasti inilah ketika kita nak baca-baca soalan sedikit tu kan. 3, 4, macam itulah saya buat dulu. Tengah simak-simak tu yang saya baca sikit. 5, dah plan dah soalan ni. Apa kita nak cakap? 6, satu lagi 7. Nampak graf. Tentunya kita tahu kita akan memplot graf sebentar nanti. 7 Okey, cikgu. 7 betul tak halaman. Hanif? Bilangan soalan, bilangan muka hadapan, halaman. Betul cikgu. Katanya ada 7 dan saya kira tadi ada 7 juga Okey. halaman. Sekiranya Hanif mendapat kertas soalan yang tidak cukup muka surat, jadi Hanif boleh angkat tangan dan maklumkan kepada pengawas ujian amali. Baik cikgu, saya rasa ini cukup. Saya tidak perlu untuk maklumkan apa-apalah saya rasa untuk Bagus, sekarang. Hanif. Okey. Baik, Baik, sekarang Hanif boleh mula buka kertas soalan. saya boleh buka kertas soalan ya. Okey. Di sini saya nampak arahan Hanif dan akan radas. nampak senarai semak calon. Okey. Jadi dalam senarai semak calon itu adalah merupakan senarai radas untuk mata pelajaran fizik. Hanif boleh memulakan semakan sekarang, padankan senarai radas dan bahan dengan semua radas dan bahan yang berada di dalam besen khususnya untuk mata pelajaran fizik. Hanif Untuk boleh fizik, mula saya semak perhatikan, sekarang. saya rasa ini base untuk mata pelajaran fizik. Maka saya akan tanda. Yang pertama, kita ada getah Okey, Hanif, semak. gelang putih. Okey. Getah gelang Hanif, putih, betul. Tandakan betul. Saya tanda cikgu. Kaki ritot. Kaki ritot yang Ada ini berapa pengapit Hanif? dengan 2 pengapit. Ya, betul. Saya akan Okey, tanda tandakan. ya. Pembaris setengah meter. Pembaris setengah meter. Betul tak Hanif? Betul Setengah cikgu. meter ke 1 meter tu? Kosong sehingga 50 cm. Maka ini Okey, adalah setengah betul. meter. Ya, Hanif. Okey, Ini Betul. betul. Jarum 5 hingga 6 cm. Okey, pada penutup botol. Pada penutup botol di sini Ya. ya. Saya boleh agak Ada. situ. Okey. 5 hingga 6 cm punya Jadi jarum. tandakan betul. Betul. Botol air mineral 500 ml. Betul. Hati-hati Hanif, Okey. ada jarum di Ada situ. jarum di situ. Okey. Baik, saya akan berjaga-jaga.
Okey. Ini pun betul. Skru bercangkuk 3 cm. Di sini ada skru pencangkuk juga. Ya Hanif, ada. Ya, ini betul. Seterusnya silinder penyukat 100 cm padu, cikgu. Saya tak nampak silinder penyukat dalam ni, cikgu. Okey, tak ada dekat besen fizik kan? Tak ada, Cuba cikgu. Hanif cari dekat besen-besen bagi mata pelajaran yang lain. Saya cari di mata pelajaran lain ya. Baik, saya nampak silinder penyukat di sini. 100 cm padu Hanif. Baik, di sini di sini 50 cm 50 padu. bukan Hanif, dia nak 100 cm padu. Nak 100 juga Ya, cm Hanif. padu. Yang mana Hanif? Baik, Tengok dekat saya besen rasa yang lagi satu. ini silinder penyukat yang besar lagi. Tulis sini 100. bagus. 100 Ya Hanif. cm padu. Ya Hanif. Betul, cikgu. Jadi, okey, ujian amali bersepadu ini, okey, Hanif juga boleh boleh memakai alat-alat radas ataupun bahan daripada besen-besen yang lain juga. Boleh Maksudnya, kongsi dengan besen berkongsi. lain juga. Ya, cikgu, boleh berkongsi. Baik, kalau tadi mungkin saya akan panik lah sebab ingatkan dah Ya, tidak tak cukup ada radas di radas. sini. Tak ada nanti Bagaimana Hanif saya ingin angkat tangan lakukan kan? ujian amali saya? Betul. Baik, saya akan gunakan daripada besen kimia iaitu 100 cm padu silinder penyukat. Ya Saya Hanif. akan tanda ya di sini. Okey, ada tak Hanif dapat yang rosak ataupun Semuanya ada yang rosak? Tiada. saya rasa Semua dalam semuanya keadaan sempurna, elok cikgu. kan? Betul. Okey, jadi Hanif tak perlu maklumkan kepada pengawas ujian amali. Kalau rosak, Hanif perlu angkat tangan. Belum angkat tangan ya. Ya, nanti pengawas akan tukarkan dengan yang baru. Baik, cikgu. Saya rasa ini agak sempurna. Kita punya radas hari ini. Ya, Hanif. Okey, kemudian Hanif selak dan selak kertas Saya selak soalan. yang seterusnya, cikgu. Baik. Okey. Ada gambar di sini. Cikgu Nur akan terangkan tentang soalan ini, tentang soalan. Okey, jadi Hanif telah pun mula memilih untuk menjawab soalan fizik. Kenapa Hanif memilih soalan fizik, ya Hanif? Saya memilih soalan fizik kerana terus terang cikgu, fizik adalah antara mata pelajaran kegemaran saya. Okey, bagus. Saya suka fizik. Sebenarnya saya suka semua. Fizik, biologi, kimia. Okey. Okey, jadi Hanif boleh memilih untuk menjawab mana-mana soalan terlebih dahulu, mana-mana mata pelajaran terlebih dahulu, bergantung kepada mata pelajaran mana yang Hanif merasakan ianya lebih mudah. Jadi Hanif tidak perlu memberikan banyak masa untuk menjawab soalan yang sukar. Baik, Okey. cikgu. Jadi kita mula tengok untuk soalan fizik. Hanif boleh baca soalan itu. Saya baca Okey, soalan jadi pertama. Hanif boleh tengok kertas soalan dan untuk soalan mata pelajaran fizik, okey, Hanif akan dapati arahannya diberikan satu persatu. Mula-mula Hanif diberikan kepada gambar rajah, kemudian Hanif diminta menjalankan eksperimen, menyusun alat radas dan seterusnya adalah mengisikan langkah demi langkah, mengisikan air, mengukur nilai dan seterusnya adalah mengulang langkah-langkah menjalankan eksperimen. Jadi apa yang diperhatikan di sini adalah soalan-soalan itu, arahan-arahan itu diberikan kepada Hanif. Jadi untuk soalan sebegini, khusus untuk mata pelajaran fizik ini, ia adalah merupakan kita katakan bahawa soalan adalah berbentuk berpandu. Jadi Hanif tak perlu risau, soalan dan langkah diberikan kepada Hanif. Namun ada juga kemungkinan untuk ujian amali fizik secara tidak berpandu. Hanif hanya membaca soalan dan kemudian melihat senarai radas dan bahan dan Hanif perlu merancang sendiri amali yang akan dijalankan. Ya, Hanif. Jika saya boleh merumuskan, berpandu bermakna setiap langkah tersebut diberi dalam kertas peperiksaan. Okey. Tapi Ya. tidak berpandu bermaksud disediakan radas tetapi saya sendiri harus merancang Merancang. kerja amali tersebut. kerja amali tersebut. Wah, saya Ya. rasa mencabar tu cikgu. Agak Perlu mencabar. berfikiran yang sangat kreatif dan kritis. Ya, betul Ya, Hanif. betul, Hanif. Okey. Sebab dekat ujian amali ni kita ada kemahiran proses, sains dan juga kemahiran manipulatif. Ya. Kemahiran manipulatif saya rasa Ya. sangat menarik, sangat penting. Jadi Hanif untuk kemahiran yang diuji untuk kedua-dua sama ada soalan itu adalah berpandu atau tidak berpandu, ia adalah menguji kemahiran saintifik murid-murid itu sendiri. Okey. Saya setuju cikgu. Baik, silakan cikgu. Apa lagi yang kita ada dengan Okey, kertas jadi ini peperiksaan adalah saya untuk soalan berpandu di mana langkah amali disediakan dan untuk soalan tidak berpandu, murid merancang sendiri amali yang akan dijalankan. Baik, itu sangat mencabar juga, sangat menarik dan juga saya perhatikan daripada kertas peperiksaan boleh dijawab di dalam dua bahasa cikgu. Bahasa Ya, Hanif. bahasa Malaysia ataupun bahasa Ya. Inggeris ya. Kalau Hanif belajar di sekolah dalam bahasa Inggeris, jadi Hanif boleh menjawab dalam bahasa Inggeris. Baik. Kalau Hanif lebih mudah bagi Hanif untuk menjawab dalam bahasa Melayu, jadi Hanif boleh menjawab dalam bahasa Melayu. Baik cikgu.
Markah tidak akan dipotong ya sekiranya kita menggunakan kedua-dua bahasa. Betul. Yang penting jawapannya adalah tepat. Ya, Itu betul. sangat penting. Okey. Baik, cikgu. Jadi Teruskan. Hanif terus melihat kepada kertas soalan. Apa yang ada di sini adalah Hanif diminta menjalankan eksperimen. Hanif kenal pasti apakah yang ingin diuji, iaitu pemboleh ubah yang diperlukan. Jadi Hanif perhatikan ia adalah untuk menyiasat hubungan antara jisim air M dengan pemanjangan gelang getah X. Okey, Hanif boleh tengok kepada kertas soalan yang Hanif pegang sekarang. Betul, cikgu. Okey. Itulah Jadi pemboleh kemudiannya ubah dia. jalankan eksperimen menggunakan langkah-langkah. Okey, dan seterusnya Okey, ujian. cikgu. Hanif akan menjalankan amali untuk nilai data yang berbeza. Jadi Hanif perlu menyediakan jadual terlebih dahulu. Jadi adalah lebih mudah jika Hanif ingin menjalankan amali ini, Hanif merancang dan menyediakan jadual untuk Hanif memasukkan data apabila Hanif menjalankan amali nanti. Saya setuju, cikgu. Saya pasti jadual tersebut akan bantu saya menentukan nilai untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ya. Dan Ya. itu juga kita boleh merekod pemboleh ubah Ya. yang bergerak balas. Bergerak balas, pandai. Okey, Betul. pandai Dalam Hanif. jadual tersebut pun kita boleh sebenarnya jawab soalan. Jawab soalan. Data-data dalam jadual itu sebenarnya adalah clue ya untuk Betul. kita menjawab soalan. Saya rasa itu sangat penting. Ini tips yang sangat penting kerana dengan jadual tersebut sahaja banyak soalan seperti yang cikgu Ya, Zara kita katakan. boleh jawab semua soalan boleh- berdasarkan data-data yang Baik. diletakkan dalam jadual tersebut. Baik. Okey. Adakah kita akan mendapat datanya di sini, Ya, cikgu? jadi bila Hanif tengok pemboleh ubah dimanipulasikan, yang Hanif telah kenal pasti ia adalah merupakan jisim air, Hanif letakkan di bahagian yang pertama. Kemudian Hanif diminta menentukan bacaan pada pembaris dan kemudiannya adalah pemanjangan gelang getah. Tajuk-tajuk kepada jadual Hanif boleh masukkan terlebih dahulu beserta dengan unit yang ada. Betul. Cikgu, Jangan adakah lupa ya unit yang betul ya. Unit mesti betul. unit kena betul, Ya, cikgu. Kalau tak akan berlakunya penolakan markah di sana. Tiada markah. Oh, tiada markah. Ya. Okey. InsyaAllah, Hanif, Kemarinlah tenang, insyaAllah. kita sudah melakukan ujian amali tersebut dan tidak ada markah kerana unit Jangan saja risau salah. Hanif sebab Hanif telah menjalankan ujian amali di sekolah. Kalaupun Hanif tidak jalankan ujian amali di sekolah disebabkan PDPR, Hanif boleh membuat simulasi menggunakan komputer dan kemudian langkah yang sama iaitu mengenal pasti pemboleh ubah, merancang eksperimen masih dilakukan walaupun ianya dalam bentuk simulasi. Simulasi. Okey. Dan juga jika kita perhatikan kepada jadual ini, saya pasti cikgu akan ada nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam jadual ini. Adakah Betul. jadual ini harus diterbitkan juga di dalam kertas jawapan? Betul Hanif. Ya Hanif. Hanif kena lukiskan jadual, buat jadual dekat kertas peperiksaan tersebut. Baik. Okey, muka surat berapa tu Hanif? Jadual perlu saya dilukis? rasa Boleh rujuk ruangan. jadual mungkin di sini, di muka surat kelima ini. Ya, Sebab ada ruangan mengenai- kosong jadi Hanif perlu melukis jadual di situ. Betul. Di sini ada tulis jadualkan nilai L dan X bagi setiap nilai M dalam ruang yang disediakan. Baik, di sini. So saya rasa di sini ada ruang Ya, kosong Hanif. di mana saya boleh masukkan Ya, jadual yang Cikgu Nur akan kongsikan kepada kita sekarang. Jadi boleh tak Hanif ulang balik untuk langkah-langkah untuk menjadualkan tadi? Langkah-langkah untuk menjadual. Saya Iaitu baca soalan ini. baca soalan itu. Boleh. Baca arahan itu. Yang dikatakan di sini, berdasarkan eksperimen yang dijalankan, anda dikehendaki, itu yang ke B, dikatakan hitung pemanjangan gelang getah X dengan menggunakan persamaan di bawah bagi setiap panjang gelang getah L. Okey. Persamaan tersebut ialah X sama dengan L tolak LO. Saya harap itu betul, cikgu. Betul. Saya Okey, sebut, ya? jadi berdasarkan arahan itu, Hanif kena betul-betul perhatikan bahawa yang ruangan pertama adalah apa yang Hanif tentukan terlebih dahulu sebelum Hanif menjalankan amali, iaitu jisim air. Kemudian langkah seterusnya Hanif menentukan panjang ataupun kedudukan L dan kemudian akhir sekali adalah merupakan pemanjangan gelang getah. Jadi susunan untuk pemboleh ubah adalah seharusnya mengikut apa yang Hanif lakukan. Saya setuju, cikgu. Baik. Teruskan, cikgu. Okey, jadi Hanif, sebelum Hanif dapat data tu, kita perlu buat ujian amali dulu, Saya betul boleh tak? lakukan ujian amali tersebut, cikgu. Okey, kita sama-sama tonton video ujian simulasi ujian amali bagi mata pelajaran fizik. Baik.
Berdasarkan rajah yang diberikan, Cikgu Zahra mendapati terdapat 2 pemegang kaki retot yang perlu digunakan. 1 untuk digantungkan gelang getah dan 1 lagi untuk diletakkan pembaris. Pasang pembaris menggunakan salah satu pemegang kaki retot yang dibekalkan. Gantung gelang getah pada pemegang kaki retot. Seterusnya, cangkukkan botol kosong dengan penutupnya pada gelang getah. Pastikan lagi sekali susunan radas sama seperti dalam rajah yang diberikan. Sebelum mengambil bacaan, pastikan juga pembaris betul-betul tegak. Gelang getah disangkut pada kedudukan yang betul supaya ia tidak mudah jatuh. Jarum dan juga botol tidak bersentuhan dengan pembaris yang dipasang pada kaki retot. Jarum atau pin yang digunakan betul-betul mendatar. Sekarang Cikgu Zahra sudah bersedia untuk mengambil data. Nilai LO diukur berdasarkan bacaan pada pembaris. Perhatikan betul-betul di manakah kedudukan LO dalam rajah pada soalan yang diberikan. Semasa mengambil bacaan pada pembaris, pastikan tiada ralat paraleks. Bagaimana ya murid-murid? Perhatikan bagaimana Cikgu Zahra memastikan mata beliau betul-betul berserenjang dengan skala pada pembaris meter semasa mengambil bacaan. Cikgu Zahra juga menggunakan pembaris untuk memastikan bacaan yang diambil betul-betul tepat. Catatkan data yang diperolehi iaitu bacaan LO pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan. Pastikan senggatan skala terkecil pada alat pengukuran yang digunakan iaitu pembaris. Arahan seterusnya adalah kita perlu memasukkan 50 cm padu air suling ke dalam botol kosong yang telah digantung tadi. Keluarkan botol kosong tersebut dengan menggunakan silinder penyukat. Sukat 50 cm padu air suling. Pastikan isi padu air yang disukat oleh silinder penyukat adalah pada meniskus bawahnya. Lagi sekali, aras mata perlu berserenjang dengan skala pada silinder penyukat untuk mengelakkan ralat paraleks. Masukkan air yang disukat ke dalam botol kosong tersebut. Untuk mendapatkan data yang tepat, pastikan kesemua air di dalam silinder penyukat dimasukkan ke dalam botol. 50 cm padu air suling dianggap bersamaan dengan 50 gram air. Kemudian, gantungkan semula botol yang berisi 50 cm padu air suling tersebut. Pastikan jarum dalam keadaan statik dan betul-betul mendatar sebelum nilai L ditentukan. Catatkan bacaan pada pembaris, kedudukan jarum yang baharu L dalam jadual yang telah dibina tadi bagi nilai jisim air yang sepadan iaitu 50 cm padu air suling. Langkah tadi kemudiannya diulang dengan menggunakan 100 gram air suling yang setara dengan 100 cm padu air suling. Murid-murid ingat tak tadi Cikgu Zahra telah mengisi 50 cm padu air suling ke dalam botol tadi? Jadi,
Untuk 100 cm padu air suling, Cikgu Zahra hanya perlu membuat penambahan dengan menyukat 50 cm padu air suling sahaja lagi untuk ditambahkan ke dalam botol tersebut. Botol yang berisi 100 cm padu air suling tadi digantungkan semula pada gelang getah dan untuk mendapatkan bacaan L yang baharu. Langkah tadi kemudiannya diulang dengan menggunakan 150 cm padu, 200 cm padu dan 250 cm padu air suling. Semua data yang diperolehi dimasukkan ke dalam jadual yang telah dibina. Baik, tadi saya telah pun melakukan sedikit ujian amali mengikut langkah-langkah yang video tersebut mengajar. Maka saya telah mengisi air di dalam silinder penyukat ini sebanyak 50 cm padu dan selepas tu saya mengisi dalam botol ini. Dan sekarang kita akan kira ukuran sekarangnya. Ukur Ya, Hanif, ukur berapa? Saya ukur ya. Okey. Baiklah, dan mata kena sama Berserenjang. dengan jarum tersebut ya. Seperti Ya, yang saya Hanif. perhatikan di sini. Baik, di sana. Okey, jadi murid-murid boleh lihat Baik. Hanif menggunakan pembaris untuk menentukan ukuran dengan tepat. Saya boleh guna baris kan cikgu kan? Betul, Supaya Hanif, nampak itu adalah lebih paling baik. Langkah paling baik ya. Dan saya perhatikan di sini ukurannya ialah 14.1 cm. Okey, betul Hanif. 14.1 cm ya. Okey. Ada penurunan sikit daripada ketika Bacaan botol asal tersebut tadi. kosong. Okey. Betul. Okey. Cikgu, dan saya pasti kawan-kawan saya di rumah juga macam mana kita nak lakukan lagi ujian amali ini dan apakah kita punya keputusan nanti dan kesimpulan ujian amali. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Saya sedang bersedia ingin menjawab soalan ujian amali fizik hari ini. Pen dah sedia, kertas soalan pun dah sedia. Tetapi tentunya sebelum saya jawab, saya perlu bimbingan kita punya tenaga pengajar dan mereka adalah Cikgu Nur Saidah Cik Hassan, Guru Cemerlang Fizik dari Tengku Kursyah College Negeri Sembilan dan juga Puan Siti Zahra Muhammad alias Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada perhatikan video simulasi bagaimana kita lakukan eksperimen ini. Ya, Dan Hanif. juga saya ada melakukan, saya mengukur apakah perbezaan pemanjangan getah tersebut ketika saya memasukkan air yang berisi padu 50 cm padu. Ya, Hanif. Baik. Seterusnya apa yang kita nak lakukan, Cikgu? Okey, bila dah buat ujian amali, Hanif perlu jawab soalan pula, betul tak? Betul, Cikgu. Saya dah Okey, bersedia. jadi Cikgu Nur akan memberikan tips yang berguna untuk pelajar menjawab soalan. Silakan Cikgu Nur. Okey, terima kasih Cikgu Zahra. Hanif, Ya, saya je. pen, pensel, Ada. kalkulator. Itu sangat Okey. penting, Cikgu. Pembaris panjang. Pembaris panjang ada juga. Okey, jadi semua dah lengkap, okey? Semua lengkap. Okey, sekarang Hanif akan lihat soalan. Selepas kita jalankan eksperimen, kita perlu menjawab soalan yang diberikan. Betul, Okey? Cikgu. Jadi apa yang kita perhatikan adalah anda dikehendaki menjalankan satu eksperimen. Hanif mengenal pasti pemboleh ubahnya, iaitu jisim air dan pemanjangan gelang getah. Ya. Okey? Jadi soalan pula berdasarkan eksperimen yang dijalankan, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang Hanif ingin tulis di situ? Saya rasa pemboleh ubah dimanipulasi
Kalau saya boleh cuba cikgu, kerana kita juga mengawal jisim air yang kita letak dalam botol ini. Betul, Maka Hanif. pembuluh darah dimanipulasi ialah jisim air tersebut. Betul, jisim air. Jisim Betul, air. Hanif. Saya jawab, cikgu, ya. Okey, jisim air. Jisim air. Kemudiannya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang Hanif tentukan semasa mengendalikan amali. Apakah pemboleh ubah bergerak balas tadi? Semasa saya mengendalikan amali ini, saya perhatikan bahawa jika jisim air berubah, maka Panjang gelang getah. gelang getah juga berubah, cikgu. Okey, dan akhirnya Hanif mengira pemanjangan. Betul? Pemanjangan. Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah Pemanjangan gelang getah. betul. Ya, betul Hanif. Pandai Hanif. Baik. Berapa markah tu Okey. Hanif jadi? Hanif Saya dah rasa- dapat berapa markah tu? Berapa Saya rasa markah? dah 2 markah tadi. Dua 1 markah di markah. atas, 1 Bagus, markah di Hanif. bawah. Dari 15 Hanif, daripada 15. 13 Ya. lagi Hanif. Baik. 13 lagi, Hanif. 13 lagi Okey. lagi. InsyaAllah. Cemerlang. Boleh. Seterusnya, hitung pemanjangan gelang getah X dan persamaan diberikan di mana X adalah sama dengan L tolak LO. Okay? Jadi, Hanif telah melakarkan graf tadi. Hanif juga telah mencatatkan nilai asal LO iaitu 13.3 cm. Hanif juga telah memasukkan jisim air 50, 100 sehingga 250 gram dan Hanif juga telah mencatatkan bacaan pada pembaris. Yang Betul, seterusnya adalah pengiraan adalah menentukan pemanjangan gelang getah. Okay? Betul. Jadi Hanif boleh kira pemanjangan gelang getah sekarang. Baik. Okey. Secara saya perhatikan dah. juga secara kastanya, ya, ada perbezaan seperti ada Betul. peningkatan 0.4 untuk Ya, setiap cm untuk lebih setiap kurang. jisim Okey. air. Dan Hanif perhatikan untuk jadual Hanif bilangan tempat perpuluhan pastikan konsisten. Okey, iaitu kalaulah 14.1 satu tempat perpuluhan, seterusnya 15.8 semua satu tempat perpuluhan. Tempat Okey? bulan harus sama dan Harus seperti sama. yang Cikgu Puan Zahra juga mengatakan tadi, pastikan kita punya unit juga Ditulis penting. dengan betul. Tulis dengan betul. Seperti yang kita ada tips saya rasa dari Cikgu Nur, kita tulis terus unit di atas. Ya, di, ya, di betul. kepala jadual tersebut. Betul. Ya, betul, Okey, Hanif. dan Hanif perhatikan di sini yang biasa kesilapan yang pelajar murid lakukan iaitu 0.8, 1.2 tidak ada masalah, tetapi apabila 2.0, 2.0 biasanya pelajar hanya akan menulis, murid hanya akan menulis 2 sahaja. Jadi Dua itu adalah tidak konsisten. Okey, dari segi bilangan perpuluhan. Baik. Okey, seterusnya Hanif perlu memplotkan graf. Okey, Ya, Hanif Hanif. tengok pada Okey. kertas graf. Cikgu nak Okey. tengok Hanif plotkan graf gunakan pen atau pensel Saya Hanif? akan plotkan graf, saya rasa guna pensel, Cikgu. Kerana saya kurang yakin menggunakan pen jika saya Ya, plotkan graf. bagus. Atau adakah wajib, Cikgu, untuk kita menggunakan pensel? Ya, kita digalakkan untuk menggunakan pensel. Kerana apa Cikgu Nur? Okey, pensel untuk senang Hanif memadamkannya jika Hanif melakukan kesilapan. Jadi kita teruskan, graf telah diberikan. Okey, beruntung Hanif mengambil peperiksaan pada tahun ini disebabkan pemanjangan telah diberikan dan juga pemboleh ubah Unit-unit telah seterusnya telah diberikan. juga diberikan. Jadi Betul. seterusnya Hanif perlu hanya memindahkan data daripada jadual ke atas Ya. graf. Pindahkan data dengan baik. Baik. Pastikan ia adalah tepat satu demi satu. Okey, dan seterusnya Hanif menggunakan pembaris untuk memplotkan garisannya, Baik, Cikgu. melukiskan garisan. Okey, Dan boleh? seperti yang saya perhatikan, Cikgu, saya baru ingin mengatakan, saya rasa agak selari Okey. graf ini, ya. Ya, okey, lurus. Okey, graf adalah lurus. Hanif perhatikan ada satu titik yang tidak terkena Ya. pada graf. Betul. Okey, tidak apa. Okey. Jadi jangan risau. Jadi ini adalah grafnya. Dan kemudiannya berdasarkan graf, Hanif diminta nyatakan hubungan antara X dengan M. Graf yang Hanif dapat lihat di sini adalah graf berbentuk garis lurus. Okay, murid-murid tengok, ia adalah merupakan graf berbentuk garis lurus. Jadi, apakah hubungan antara X dengan M? Adalah X berubah secara linear dengan M. Adakah itu yang Hanif dapat? Saya rasa saya dapat agak linear di sini, Cikgu. Okey. Betul. Betul Okay, ya? betul. Okey, bagus. Okey. Jadi jawapan yang dikehendaki ialah pemanjangan gelang getah bertambah secara linear dengan jisim air. Okey. Setuju, Cikgu. Cikgu, saya juga ingin bertanya kerana jika kita perhatikan plot graf tersebut, dia tidak semestinya bermula dari kosong, Cikgu. Ya, ia ujian bergantung amali kepada kita ini. keputusan yang Hanif dapat. Namun begitu jika apa yang Hanif dapati, jika sekiranya Hanif dapati ada titik yang tidak
betul-betul dekat dengan garis ataupun tidak berada pada garisan, ia berada terlalu jauh, Hanif boleh menjalankan semula untuk bahagian tersebut. Jadi adalah penting untuk Hanif tidak menanggalkan radas selagi Hanif tidak selesai menjawab semua soalan. Saya rasa itu That's tip yang tips. sangat penting, cikgu. Kerana Okey. kadang-kadang kita ingat kita Ya, harus kemas kita dah terus. selesai. Kita Lepas sudah tu kita selesai, kita kemas. harus kemas kan. Padahal data kita, ada satu data tu lari terus, Mungkin lari 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 jauh. sedikit. Okey. Cikgu, persoalan juga, jika kita sudah menyiapkan segala laporan kita, adakah kita juga perlu mengemas semula radas dan dimasukkan ke dalam besen? Kita tak perlu mengemas sebab pembantu makmal akan kemas lepas itu. Baik, maka kekalkan radas itu dan kita boleh lakukan semula ujian amali jika kita dapati ada data yang menunjukkan kurang Ya, selari data dengan yang yang lain-lain. kita rasa macam keliru, macam satu data tu terlalu jauh. Terlalu Baik. jauh. Jadi Betul. kita boleh ulang balik eksperimen. Saya ulang balik. Cikgu, saya pun sudah plot graf saya dan saya rasa saya sudah mendapat kesimpulan yang sama dengan cikgu. Adakah saiz graf Hanif besar? Maaf cikgu, adakah? Saiz graf yang Hanif pelukkan, adakah ianya besar? Tunjuk kat cikgu macam mana graf tu. Okey. Okey, bagus Hanif. Okey, sangat okey, bagus. Okey. Okey, jadi kat situ berapa markah dah Hanif dapat? Okey. Saya rasa agak sama cikgu graf kami. Cuma saya ada masalah sikit saya punya plot Tidak graf apa saya. Hanif. Okey, ujian amali tidak sangat mementingkan keputusan yang Hanif dapat. Yang penting adalah kemahiran Hanif untuk menjalankan amali. Betul. Selagi Hanif teliti dan jalankan dengan baik, insya-Allah Hanif akan mendapat markah yang maksima. InsyaAllah saya setuju cikgu. Saya memang ingin mendapatkan 15 markah penuh Ya tersebut. Hanif. Bagus Hanif. Sangat Okey. penting. So kita nak dapat keputusan yang sangat cemerlang, betul tak? Okey, Betul, kita cikgu. teruskan Hanif. Seterusnya? Okey. Hitung kecurunan K bagi graf X melawan N. Jadi tidak berakhir kepada memplotkan graf, Hanif diminta untuk menentukan kecurunan. Dalam menentukan kecurunan adalah sangat penting untuk Hanif melukiskan segitiga. Daripada segitiga tersebut, Hanif boleh mengukur berapakah perubahannya secara menegak, berapa perubahannya secara mendatar, dan untuk menentukan kecurunan adalah perubahan menegak dibahagikan dengan perubahan mendatar. Dan hasilnya Hanif akan mendapat jawapan, dan jangan lupa kecurunan juga mungkin ada unit. Jadi kalau berdasarkan di sini, untuk menegak adalah sentimeter, untuk mendatar adalah gram, Hanif akan dapat kecurunannya adalah 0.08 sentimeter per gram. Sentimeter per gram, Okey. cikgu. Baiklah, itu Ya. jawapannya untuk soalan ini. Dan seterusnya, saya rasa ini soalan yang agak mencabar, cikgu. Ya. Sekiranya seurat gelang getah ditambah secara selari pada rajah yang kita perhatikan tadi, rajah 1.2, apakah yang akan berlaku pada pemanjangan gelang getah? Cuba Hanif Ini- fikir, kalau kita tambahkan lagi satu macam mana? Jika saya tambahkan lagi Tambahkan lagi satu gelang getah. gelang getah yang selari di sana, saya rasa pemanjangan gelang getah tersebut akan kurang. Betul Walaupun Hanif. jisim air yang sama. Betul Hanif. Betul Hanif. Sebab dia makin ketat kan? Makin betul ketat tak? di atas sana. Ya. Jawapan satu markah, apa yang Hanif rasa, Hanif tulis itu sahaja. Satu Baik. markah. Jadi pemanjangannya adalah Kurang. berkurang Kurang. ataupun Betul tak Cikgu semakin Nur? Kita kecil. tengok dekat skrin, betul tak Okey, jawapannya? betul tak? Betul tak Hanif? Betul tak? Saya harap betul, cikgu. Lebih Pemanjangan kecil. gelang getah adalah lebih kecil. Betul. Okey, Lebih so kecil sama atau sahaja. berkurang. Berkurang. Okey, jadi 15 markah Hanif sudah berada di tangan, dan seterusnya Alhamdulillah. Hanif boleh tumpukan kepada soalan ujian seterusnya sama Ya. ada biologi ataupun kimia. Cikgu, seperti yang dibincangkan di awal tadi juga, maka saya ingin jika saya melakukan ujian amali ini dan juga menjawab semua soalan ini termasuk saya plot graf tersebut, itu semua adalah 40 minit. Ya. 40 minit Ya. diambil masa cikgu ya. Okey. Baik, saya rasa berbincang mengenai masa juga semakin suntuk, dan sebenarnya kita akan berehat sebentar, dan sebentar nanti kita akan bincang sedikit lagi, dan cikgu-cikgu kita ada lagi tips mengenai cara-cara menjawab ujian amali ya, bukan saja fizik dan juga saya pasti untuk mata pelajaran lain. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar simulasi ujian amali fizik, dan bersama saya ada dua guru, dan sebelum kita berehat tadi saya sudah menjawab semua soalan ujian amali fizik, dan daripada cikgu-cikgu kita mengatakan bahawa saya mendapat markah penuh, 15 markah. Ya, syabas Hanif. Terima kasihlah kerana panduan-panduan yang telah diberi tadi. Baik cikgu, apa lagi yang kita ada untuk hari ini?
Okey, selain daripada panduan-panduan dan tips tadi, cikgu nak ingatkan semua murid ya. Cikgu nak ingatkan semua murid, okey, anda jangan membawa bahan-bahan ataupun perkakas yang tidak dibenarkan ke dalam bilik peperiksaan. Seperti telefon bimbit. Seperti telefon bimbit, maka saya akan suruh telefon bimbit saya. Ya, tak boleh bawa Hanif. Okey, Tadi hanya saya yang merujuk. dibenarkan yang ini sahaja. Baik. Okey, kemudian Hanif, dekat kertas peperiksaan ni, Hanif jangan lupa tulis tahu kad pengenalan dan angka giliran dan semak semula nombor kad pengenalan dan angka giliran. Sebab cikgu takut nanti kalau Hanif tulis nombor kad pengenalan orang lain. Betul cikgu. Nanti kecemerlangan tu terpergi ke orang lain pula. Ya, betul, Saya nak Hanif. kecemerlangan tersebut. Ya. Nak kan? Saya Kita nak, nak insya-Allah. kan? Okey, lagi satu Hanif. Hanif kena selepas Hanif dah jawab semua, semak semula jawapan Hanif. Okey, mungkin Hanif ada tertinggal. Okey, Hanif ada tertinggal satu atau dua Saya pasti ruangan yang kosong. Jadi Hanif boleh cuba ulang balik eksperimen tadi. ulang balik eksperimen tadi. Saya pastikan setiap halaman yang ada soalan harus dijawab. Dijawab Ya, Hanif. sepenuhnya. Dan saya akan perhatikan markah juga untuk pastikan kita ada cukup kandungan dalam Ya. jawapan tersebut. Selain itu, rancanglah masa dengan baik Betul. dan kena jawab dengan yakin. Saya setuju, insya-Allah. Ya, dengan Cikgu Nur pula. Apa tips Cikgu Nur? Okey, untuk menjalankan ujian amali, saya akan sentuh 3 bahagian, Hanif. Iaitu yang pertama adalah sebelum menjalankan ujian amali, yang kedua semasa menjalankan ujian amali dan yang ketiga adalah selepas menjalankan ujian amali. Jadi untuk sebelum menjalankan ujian amali, sebaik sahaja Hanif masuk ke bilik peperiksaan, okey, Hanif perlu membaca semua soalan. Okay. Bila Hanif membaca semua soalan, Hanif pilih manakah mata pelajaran yang diperlukan dan kemudian jika Hanif memilih untuk menjawab mata pelajaran fizik, Hanif perlu mengikut semua arahan yang diberikan jika ia adalah merupakan ujian yang memberikan langkah demi langkah. Tetapi kalau Hanif diberikan ujian fizik yang berbentuk tidak berpandu tadi, iaitu hanya radas dan bahan dan soalan yang diberikan, Hanif perlu merancang dahulu eksperimen itu, amali itu dengan membuat draft dan sebagainya. Itu adalah sebelum. Selepas menjalankan ujian, semasa menjalankan ujian amali, apa yang Hanif perlu lakukan adalah teliti dari segi membuat pengukuran. Okey. Tadi Hanif telah melakukan benda yang betul. Hanif pastikan ralat paralax. Okay, biasanya ketelitian itu adalah berdasarkan kepada kita sebagai pemerhati ataupun pelajar murid yang menjalankan amali. Jadi itu adalah sangat penting. Pengukuran, merekodkan data, menjalankan amali satu demi satu. Yang ketiga adalah selepas menjalankan amali. Selepas menjalankan amali, Hanif perlu menjawab semua soalan yang diberikan. Okay. Jadi pastikan unit ditulis dengan baik. Itu adalah cara untuk mendapatkan markah yang betul. Okay. Ingat, kemahiran-kemahiran yang diuji ini untuk ujian amali adalah kemahiran saintifik. Ia termasuklah kemahiran operasi sains, kemahiran sains, okay, kemudian proses sains, kemahiran manipulatif, okay, dan juga nilai-nilai yang ada di situ. Jadi kemahiran saintifik bukan hanya untuk murid-murid aliran sains sahaja. Kemahiran saintifik diperlukan disebabkan Hanif akan menjadi seorang yang teliti. Betul. Hanif menjadi Saya seorang yang ingin bertanya. Okey. Jadi semua kemahiran itu sebenarnya diperlukan dalam karier Hanif sendiri. Baik, saya rasa itulah kesimpulan yang sangat cukup dan sangat penting untuk kita semua ingat, ya. Itu sangat penting, dan juga daripada segi format, daripada segi menjawab soalan, daripada segi sebelum dan selepas melakukan ujian amali sangat penting. Dan jika saya boleh tambah sedikit, yang penting kita kena tenang dan gembira melakukan ujian amali tersebut. Betul. Ya, dengan itu Betul. saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kita bersama kita hari ini, iaitu Cikgu Nur Saidah Cik Hassan, guru cemerlang fizik dari Kolej Tunku Kursyah Negeri Sembilan, bersama Puan Siti Zahra Muhammad Elias, pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya rasa hari ini anda semua di rumah berserta saya juga berasa sangat berterima kasih dan sangat besar hati kerana saya dapat belajar mengenai ujian amali ini, dan dengan tips-tips tersebut insya-Allah akan membantu kita untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM kita 2021. Dengan itu, nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terus kekal bersama kami di Didik TV KPM.
Terima kasih Hanif Terima kasih juga. Hanif. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM